Cik Alwi kena buat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan perbincangan kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita kehadap Ilahi kerana kita dapat membuat siaran secara live, walaupun di peringkat awal memang berlaku kelewatan di mana ada beberapa masalah teknikal, dan sebagai langkah terakhir kami adalah menggunakan medium Facebook pribadi. Jadi kami mohon maaf kepada mana-mana yang cuba masuk tadi nak berlive di medium untuk menyaksikan medium live kami. Okey, di sini yang berusaha Encik Ramli Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Terengganu, rakan-rakan sekerja UiTM Malaysia, rakan-rakan dari Jabatan Alam Sekitar dan tuan-puan yang mengikuti secara live di medium Facebook kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Dengan berbesar hati, saya Muhammad Saiful Kahar bin Muhammad Abdul Aziz dari Perpustakaan Cendekiawan UiTM Kampus Kuala Terengganu mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian tuan-puan menyertai kami dalam program Bicara Bersama Pakar, anjuran bersama Perpustakaan Cendekiawan UiTM Kampus Kuala Terengganu dan Jabatan Alam Sekitar Terengganu dengan membawa tajuk pengurusan buangan elektrikal dan elektronik ataupun e-waste. Bersama saya ialah Puan Siti Nur Sazila binti Zaki, penolong pengarah kanan Jabatan Alam Sekitar Terengganu. Terima kasih Puan kerana sudi. Yang akan berkongsi ilmu pengetahuan berkait perkara yang bakal dibincangkan lagi nanti. Sebagai mukadimahnya, mutakhir ini kepesatan pembangunan menuntut sesebuah negara untuk menitik beratkan pengendalian sistem pengurusan dan pelupusan elektronik yang semakin menjadi kuman dalam daging bumi. Elektronik bermaksud alat yang dibina dengan prinsip teknologi elektron. Sisa-sisa elektron merupakan barang-barang kelengkapan atau peralatan yang tidak lagi diguna pakai oleh pengguna asal dan tidak lagi memberi apa-apa nilai kepada pengguna tersebut. Di Malaysia ini, sisa elektronik dikenali sebagai e-waste dan telah disenaraikan sebagai salah satu buangan terjadual di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling 2005. E-waste diberi kod sebagai SW110 seperti yang tertakluk dalam jadual pertama peraturan tersebut. SW110 ataupun e-waste ditakrifkan sebagai buangan daripada pemasangan elektrik dan elektronik. Untuk mendapat ilmu dan pengetahuan lebih, saya serahkan medium ini kepada Siti Nur Sazila. Dipersilakan Puan. Terima kasih kepada moderator kita Encik Saiful Kahar bin Muhammad Abdul Aziz, di atas mukadimah dalam bicara kita pada pagi ini. Seperti skrin yang terdapat di skrin tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kempen pengumpulan buangan elektrikal dan elektronik Negeri Terengganu yang sedang berlangsung dari 23 September hingga 21 Oktober 2020. Sebarang pertanyaan lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi nombor yang tertera di skrin tuan-tuan dan puan-puan 0962611044.
Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang Tuan Moderator perkenalkan tadi, okey, saya Siti Nur Syazila binti Zaki. Okey, penolong pengarah kanan bahagian operasi di Jabatan Alam Sekitar Negeri Terengganu. Okey, bicara kita pada hari ini berkenaan dengan pengurusan buangan elektrikal dan elektronik atau kita panggil e-waste. Okey. Okey. Apakah itu e-waste? Okey. E-waste adalah singkatan bagi electronic waste yang merujuk kepada bahan buangan elektrik dan elektronik yang telah rosak atau sudah usang akibat pertama, kemajuan dalam teknologi, okey, perubahan gaya hidup dan juga jangka hayat peralatan elektronik yang pendek iaitu mudah dan ataupun cepat rosak. Okey, klasifikasi e-waste. Okey, peralatan elektronik seperti komputer, server, monitor, TV dan juga printer. Okey, alat telekomunikasi seperti telefon bimbit, pagers dan juga satelit. Alat perakam seperti DVD, CD, tape, pen drive dan floppy disk dan juga semua komponen elektronik termasuk chip, prosesor, motherboard, printer circuit dan juga printer circuit board. Okey, dalam slide ni, okey, dalam gambar yang tertera di monitor tuan-tuan dan puan-puan, okey, contoh-contoh e-waste yang berada di Malaysia. Okey, kita tengok kita ada komputer, monitor komputer, kita juga ada telefon, okey, kita ada washing machine, kita ada peti ais, okey, kita ada komponen-komponen seperti chip, motherboard dan juga prosesor. Okey. Di Malaysia, seperti moderator kita terangkan tadi, e-waste dikategorikan sebagai buangan terjadual. Apakah itu buangan terjadual? Okey, buangan terjadual didefinisikan sebagai apa-apa buangan yang termasuk dalam kategori buangan yang disenaraikan dalam jadual pertama Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005 di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, di bawah jadual pertama terdapat 77 jenis buangan terjadual. Dan salah satu daripada itu adalah buangan terjadual e-waste yang berada di bawah kod SW 110. Okey, di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005, kod SW 110 didefinisikan sebagai buangan daripada pemasangan elektrikal dan elektronik yang mengandungi komponen seperti akumulator, suis raksa, kaca daripada tiub sinar katot dan kaca teraktif atau kapasitor biphenyl terpoliklorin yang lain atau yang dicemari dengan kadmium, raksa, plumbum, nikel, kromium, kuprum, lithium, perak, mangan atau biphenyl terpoliklorin. Okey, dari mana datangnya e-waste ni? Okey. Sumber e-waste terbahagi kepada dua, iaitu daripada industrial dan juga household. Okey, household ni bererti isi rumah lah. Okey, daripada industrial, okey, pelupusan e-waste akan melalui full recovery ataupun partial recovery. Manakala melalui household, okey, kita mempunyai e-waste alam alliance program dan juga household e-waste regulation. Okey, e-waste dari rumah, okey, seperti komputer desktop, okey, komputer riba, telefon bimbit, televisyen, pendingin hawa, mesin basuh dan juga peti ais. Okey, kenapa kita perlu menitar semula e-waste tuan-tuan dan puan-puan ya? Okey, yang pertama, e-waste ni memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia dan juga kepada alam sekitar jika tidak diuruskan dengan baik. Okay. Yang kedua, jumlah e-waste di tapak pelupusan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Okay. Juga e-waste
mempunyai logam berharga yang di mana logam tersebut boleh digunakan sebagai raw material. Okey, tahukah anda seperti dalam skrin tuan-tuan dan puan-puan, okey, terdapat beberapa dialog, okey, yang menggambarkan e-waste tersebut, okey. Dekat dialog yang pertama mengatakan bahawa we contain precious metal like gold and platinum in our body. Maksudnya dalam e-waste mengandungi logam-logam berharga seperti emas, platinum dan juga silver. Okay, we contain lead, mercury and cadmium in our body. Maksudnya di dalam e-waste juga mengandungi bahan-bahan toksik seperti lead, mercury, cadmium dan juga bahan-bahan toksik lain. Okay, we are causing global warming. Ya, betul. E-waste memang akan menyebabkan pemanasan bumi sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Okay, dan juga we are filling up the landfill. Okay, e-waste boleh mempercepatkan jangka hayat landfill. Okay, jadi don't simply dump us away. Jangan membuang e-waste sebarangan. Maksudnya jangan buang bersama sampah lain ataupun jangan buang ke landfill. Okey, e-waste memberi kesan kepada kesihatan dan juga alam sekitar. Okey, seperti yang kita tengok dekat gambar sebelah kiri tu, okey. Kita lihat ada printed circuit board, okey, yang mana printed circuit board ni banyak digunakan di pelbagai electronic device, okey. Printed circuit board ni mengandungi bahan-bahan toksik seperti lead, cadmium, mercury, PVC, okey. Okey, sebelah kiri monitor ni pula, okey, kita akan lihat penipisan lapisan ozon. Okey, seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dalam peti ais dan juga dalam pendingin hawa, okey, mengandungi gas CFC, di mana gas CFC ini boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Apabila lapisan ozon kita semakin menipis, okey, ultraviolet ray ataupun sinaran ultraviolet akan meningkat. Di mana apabila sinaran ultraviolet ni meningkat, ia menyebabkan pemanasan bumi. Dan sekiranya ultraviolet ni terkena pada kulit dalam masa yang panjang boleh menyebabkan berlakunya barah kulit. Okey, ini kesan e-waste kepada kesihatan manusia dan juga kemusnahan alam sekitar. Jika e-waste dibuang di landfill, sumbernya tidak dapat digunakan lagi untuk masa hadapan. Bahan-bahan pencemaran yang terkandung dalam e-waste melarut resap dan menyebabkan pencemaran air permukaan dan juga air bawah tanah. Okey, selain itu juga jangka hayat landfill menjadi singkat. Okey, kerana mengandungi unsur-unsur bahan pencemar berbahaya berbahaya kepada alam sekitar seperti kromium, cadmium, plumbum, merkuri dan juga plastik. Jika e-waste ni dibakar dengan cara biasa, ia akan menimbulkan racun dan zat kimia berbahaya seperti barium dan merkuri, okey, dan menyebabkan pencemaran udara. Okey, kepada kesihatan manusia juga, e-waste boleh mengakibatkan penyakit seperti barah, kerosakan sistem saraf dan otak, perubahan DNA dan juga kerosakan hati serta sebagainya. Okey, kita lihat bahan pencemar dan juga jika tidak diuruskan apakah akibat yang akan berlaku. Okey, contohnya bahan pencemar plumbum atau lead digunakan untuk pemetrian pada papan litar, di mana banyak digunakan di papan litar dan juga skrin komputer. Pembakaran bahan litar komputer menyebabkan pencemaran udara, di mana apabila kita menghidu udara yang telah tercemar, okey, dia akan menyebabkan gangguan sistem saraf, sakit kepala, kehilangan selera makan dan juga kesan serius kepada pertumbuhan kanak-kanak. Okey, untuk bahan pencemar kadmium yang banyak digunakan sebagai penstabil plastik di dalam sel bateri dan juga pengesan infrared. Okey, melalui proses pernafasan, kadmium dan sebatian kadmium boleh berkumpul di dalam badan manusia, terutamanya pada buah pinggang dan menyebabkan kegagalan pada buah pinggang. Okey. Raksa dan merkuri, di mana raksa dan merkuri ni banyak terkandung di dalam skrin komputer, suis, bateri dan juga lampu.
Okey. Jika ia tidak diuruskan dengan baik, ia boleh mudah bertindak balas dengan air, mencemari rantaian makanan melalui ikan, menyebabkan kerosakan otak yang kronik. Okey, raksa dan merkuri ni yang kebanyakannya berada di dalam lampu ataupun mentol. Sekiranya kita pecahkan mentol tersebut dan buang ke dalam landfill, okey, dia akan bertindak balas bersama dengan bahan-bahan organik yang sedia ada di landfill dan akan membentuk metil merkuri. Metil merkuri ni merupakan bahan kimia yang sangat toksik dan sangat mencemarkan alam sekitar. Okey, seterusnya plastik digunakan untuk pembungkusan di dalam penyalut kabel kupu. Okey, bahan yang sukar untuk diurai kerana pada kebiasaannya disaluti dengan bahan kimia yang kalis api. Okey, dia juga memberi kesan kepada alam sekitar dan juga risiko beberapa jenis kanser. Okey, ini risiko bahan-bahan toksik yang lain seperti brominate BFR. Okey, apabila e-waste dioksidakan semasa peleburan, bromin akan dibebaskan. Bromin yang dibebaskan bergabung dengan karbon dan dalam waktu yang tertentu dia akan membentuk brominated dioxin dan juga furans. Okey, penyedutan debu, kabus atau asap yang mengandungi beryllium boleh menyebabkan gangguan paru-paru kronik yang disebut beryllikosis yang menyebabkan masalah human carcinogen. Okey, seterusnya PVC, okey, polyvinyl chloride, okey, bahan kimia tambahan berbahaya iaitu seperti PETS boleh larut apabila komponen BBC dihantar ke tapak pelepasan sampah. Okey, arsenik. Arsenik juga terkandung dalam e-waste. Okey, di mana arsenik ni kita tahu dia carcinogen pada kulit, paru-paru, pundi kencing, hati dan juga buah pinggang. Arsenik juga boleh menyebabkan barah paru-paru dan sangat berbahaya kepada alam sekitar yang boleh menyebabkan kematian, gangguan pertumbuhan, fotosintesis, pembiakan dan juga kesan kepada flora dan fauna. Okey, ini gambar-gambar pelupusan buangan ICT yang tidak terkawal di tapak pelepasan sampah. Seperti yang saya terangkan tadi, okey, apabila kita membuang e-waste, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, e-waste ni dia berbentuk bulky, okey, besar, dan apabila kita buang di dalam landfill, okey, landfill kita tu akan cepat penuh. Okey, maka jangka hayat landfill kita akan menjadi lebih singkat. Okay, selain itu juga bahan-bahan toksik atau kimia yang ada di dalam e-waste tersebut boleh bertindak balas dengan bahan-bahan organik yang sedia ada di landfill dan boleh menyebabkan pencemaran larut resap di air permukaan dan juga air bawah tanah. Okey. Okey, e-waste sebagai source. Okey, e-waste sebagai resource, sebagai sumber. Di mana apabila kita dismantlekan e-waste atau barang elektronik yang tidak yang sudah rosak, okey, atau tidak boleh digunakan semula, okey, kita akan dapati terdapat berbagai logam di dalamnya yang boleh kita gunakan sebagai raw material untuk new product. Okey, contohnya kita ada cathode ray tube di mana apabila kita separatekan dia, okey, dia akan ada menghasilkan plastik dan juga dia akan menghasilkan lead. Di mana lead ini perlu special treatment untuk kita lupuskan. Okey, untuk casing, TV casing ni apabila kita leraikan dia atau dismantlekan dia, okey, kita akan memperolehi plastik, iron, copper dan juga glass di mana bahan-bahan tersebut boleh diguna semula atau dipakai untuk raw materials. Okey, yang dekat atas ni kita cerita pasal TV tadi. Okey, yang dekat bawah ni washing machine. Okey, casing washing machine ni apabila kita leraikan, kita boleh dapat plastik, aluminium, copper dan juga iron untuk kita jadikan dia sebagai raw material untuk new product. Okey, washing tube ni juga boleh diguna semula sebagai stainless steel yang diguna pakai untuk raw material juga. Dan juga motor yang dalam washing machine ni boleh dismantlekan untuk kita dapatkan iron, copper dan juga aluminium.
Okey, selain daripada sebagai raw product, medal Olimpik Tokyo 2020 menggunakan bahan kita semula e-waste. Tokyo telah membuat announcement pada 2019 yang medal yang akan dihasilkan untuk Olimpik Tokyo 2020 sebanyak 80,000 tan e-waste digunakan untuk menghasilkan 5,000 medal bagi Olimpik Tokyo 2020 yang sepatutnya diadakan pada Ogos lalu, tapi akan terpaksa ditunda lah due to COVID-19 punya isu. Alright. E-waste sentiasa meningkat dan dari segi jumlah dan juga jenis. Apabila kita tengok graf di skrin tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat daripada tahun 1995 kepada tahun 2020 sebanyak 3.5 kali ganda peningkatan bilangan e-waste. 1995 kita ada 15 million piece of e-waste, tapi pada tahun 2020 ia meningkat menjadi 53 million piece of e-waste yang kita generatekan. Begitu juga kita lihat kalau kita compare daripada tahun 1981, sebanyak peningkatan 14% lah kita tengok dia punya peningkatan bagi penghasilan unit e-waste di Malaysia. Kita tengok pada tahun 2020 sebanyak 1.17 bilion unit e-waste dihasilkan. Graf ini menunjukkan bilangan dari segi unit. Manakala graf kedua ini bilangan dari segi metrik tan. Kita tengok dia meningkat setiap tahun, di mana pada tahun 2020 sebanyak 21.38 juta tan e-waste dihasilkan. Kalau kita tengok daripada graf bilangan unit dan juga bilangan dan juga dari segi timbangan metrik tan, kita dapati televisyen dan telefon merupakan penyumbang utama penghasilan e-waste di Malaysia. Apa inisiatif Malaysia dalam pengurusan e-waste bagi buangan terjadual dari isi rumah, household e-waste. Kita telah buat penubuhan e-waste Alam Alliance. Apa itu e-waste Alam Alliance? Pada tahun 2010, Jabatan Alam Sekitar telah menyasarkan supaya pengurusan buangan elektrik dan elektronik e-waste dari isi rumah diambil perhatian serius. Penubuhan e-waste Alam Alliance merupakan langkah susulan daripada pihak perintis The Model Development for E-Waste Collection, Segregation and Transportation from Household for Recycling yang telah dijalankan di Pulau Pinang di bawah tajaan JICA, di samping kerjasama daripada MPPP dan juga JAS Pulau Pinang. Pada permulaannya penubuhan e-waste ni melibatkan 6 negeri di Malaysia, iaitu Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan juga Johor. Tapi hari ini e-waste Alam Alliance telah diteruskan di seluruh negeri di Malaysia. Ini 6 bahan e-waste yang kita memberi fokus utama dalam program Alam Alliance. Kita ada televisyen, washing machine, peti ais, telefon bimbit, komputer, tak kiralah desktop ataupun laptop, dan juga penghawa dingin. Objektif Alam Alliance adalah meningkatkan kesedaran orang awam akan tanggungjawab terhadap buangan e-waste dari isi rumah, meningkatkan kesedaran pengeluar, penjual, pengedar barang elektrik dan elektronik mengenai kepentingan e-waste, melaksanakan kaedah pengutipan, pengasingan dan juga pengangkutan e-waste yang dihasilkan daripada household, memastikan e-waste yang terhasil daripada household ini dikendalikan di kemudahan yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan juga mewujudkan jaringan kerjasama bersama pihak yang berkepentingan dalam pengendalian e-waste, household e-waste ni. Fungsi program Alam Alliance.
Program ini memastikan pengurusan buangan elektronik daripada household ini diuruskan secara berkesan dan sempurna sebagai platform atau tapak permulaan yang positif bagi mendidik masyarakat supaya e-waste diuruskan dengan sempurna. Okey, bagi mengelakkan lambakan e-waste dari isi rumah, okey, premis-premis yang tidak berlesen dan tidak memastikan buangan tersebut diuruskan secara efektif, meningkatkan tahap kesedaran orang awam terhadap pentingnya pengurusan e-waste dari isi rumah dan juga mewujudkan jaringan kerjasama yang positif di antara pihak jabatan, pihak berkuasa tempatan, industri serta orang awam dalam usaha memelihara alam sekitar dan masyarakat sejagat. Okey, ini e-waste Alam Alliance telah dirasmikan di Terengganu. Okey, kita ada video perasmian e-waste Alam Alliance di Terengganu yang dirasmikan pada tahun 2016. Seterusnya, penggunaan unit pancuran program e-waste Alam Alliance di Terengganu sempena Hari Bumi tahun 2016 dipersilakan.
Okey. Tadi kita tengok berkenaan dengan video pelancaran program Alam Alliance di Negeri Terengganu yang dirasmikan pada 25 April 2016 di SMK Lembah Bidong. Okey, ni antara gambar perasmian. Okey, dan juga banner perasmian. Okey, banting perasmian. Okey. Okey, selain daripada selepas perasmian program Alam Alliance di Terengganu, okey, Jabatan Alam Sekitar juga telah menganjurkan kita tengok contoh juga pelancaran e-waste Alam Alliance di Pulau Pinang, okey, yang berlangsung pada 2 Jun 2012. Okey, dan juga di Melaka pada Ogos 2014, di mana Melaka ada website sendiri dengan kerjasama Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Okay, dia ada website sendiri yang memfokuskan pada e-waste Alam Alliance di Melaka. Okey, selepas perasmian Alam Alliance pada tahun 2016, pada tahun 2017, Jabatan Alam Sekitar telah mengadakan Hari Alam Sekitar Negara yang setiap tahun kita adakan. Okay, pada tahun 2017 kita ada membuat pertandingan pengumpulan e-waste bagi semua IPT di negeri Terengganu, di mana pada tahun tersebut pertandingan tersebut telah dijuarai oleh Universiti UiTM lah. Okey. Pertandingan itu dimenangi oleh UiTM. Ini wakil daripada UiTM. Okey, dapat CJ penghargaan, dapat juga plak dan juga hadiah serta wang tunai sebanyak RM3,491. Wang tunai ini adalah mewakili bilangan timbangan bagi e-waste yang berjaya dikumpulkan. Okey, ni antara gambar-gambar semasa pertandingan tersebut. Okey, yang ni e-waste Alam Alliance yang dianjurkan di UiTM Cawangan Terengganu bagi kampus Bukit Besi. Okey, ni di UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Okey, ni di College Community. Okey, ni di UiTM Cawangan Cendering. Okey. So, Keratan Akhbar juga ada menceritakan pasal A Second Life for E-Waste, Cash Voucher for Penang's Handling Over All Devices for Recycling. So, maksudnya Penang, Jabatan Alam Sekitar Pulau Pinang dengan kerjasama kolektor e-waste telah memberi inisiatif berupa voucher kepada sesiapa yang menghantar e-waste yang tidak digunakan lagi kepada di kolektor yang disediakan di Penang. Okey, apa cabaran pengurusan e-waste di Malaysia? Okey, cabaran pertama, prasarana. Prasarana untuk melumpuhkan e-waste secara selamat masih belum ada. Okey, kepentingan pengurusan e-waste masih rendah terutama dari punca isi rumah. Okey, masalah set minda dan sikap pengguna yang mana kurang peka dan kurang bertanggungjawab. Okey, tahap kesedaran orang awam terhadap kepentingan pengurusan e-waste masih rendah terutamanya dari punca isi rumah. Okey, perundangan dan dasar, juga pergerakan merentas sempadan. Okey, kemudahan e-waste fully recovery di Malaysia juga memfokuskan kepada buangan industri dan bukannya daripada isi rumah seperti peti sejuk, mesin basuh atau televisyen. Pada masa ini, e-waste dari isi rumah dilupuskan melalui informal sektor seperti NGO, pengumpul dari pintu ke pintu, badan-badan amal, permis kita semula yang tidak dilesenkan oleh JAS. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Okey, valuable item from the e-waste are dismantled improperly by workers without any personal protection device. Okey, kita tengok workers ni dismantlekan e-waste tu tanpa memakai sebarang PPE. Okey, kita tahu kan dalam e-waste ni mempunyai banyak bahan-bahan toksik yang boleh menyebabkan gangguan kepada kesihatan manusia.
Okay, the valuable items are dismantled and sold, but those unwanted parts which could be toxic and hazardous are illegally dumped. Ini yang tak bagus lah, yang valuable items dia ambil, yang tak ada value dibuang macam tu saja. Okay, dia buat illegal dumping lah untuk barang yang tidak terpakai daripada e-waste. Okay, informal sector do not take health precaution measure in their activities which will cause serious health hazards to workers in a long run. Okay, so yang ni banyak menjejaskan kesihatan lah sekiranya kita handling e-waste secara tidak proper. Okay, ini e-waste flow di mana daripada generator kita sendiri, iaitu pengeluar buangan e-waste. Okay, dia ada dua option. Satu, hantar ke retailer, iaitu individu shop, franchise ataupun hypermarket. Ataupun satu, dihantar ke authorized collection center ataupun collector. Daripada sini authorized collection atau retailer akan hantar ke recovery intermediate treatment, full recovery facilities, di mana yang boleh di-recycle akan dihantar downstream recycle industry, manakala residual atau baki yang tidak boleh di-recycle akan dibuang ke final secure landfill site. Ini peranan yang boleh diambil. Apa peranan kita? Kita sebagai pengeluar e-waste daripada industri, pastikan e-waste dihantar ke permis-permis yang dilesenkan oleh JAS, mengguna pengangkutan yang dilesenkan juga dilesenkan oleh JAS. Sebagai pengguna, asingkan e-waste dari sampah domestik biasa. Kutipan hanya dibuat oleh kontraktor atau pengutip yang berkelayakan. Manakala peranan daripada kontraktor atau pengutip e-waste, pastikan kutipan menggunakan pengangkut yang bersesuaian dan dilesenkan oleh JAS serta menghantar e-waste ke kemudahan pemerolehan kembali e-waste yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Bagi peranan pengitar semula, pastikan proses kitar semula e-waste dijalankan sebaik mungkin dan menggunakan proses pemerolehan kembali yang cekap, meminimumkan penghasilan baki atau residu. Baki dan residu tersebut hendak dah dilupuskan ke tapak pelupusan yang dilesenkan oleh JAS. Dan bagi mengelakkan pencemaran daripada proses pemerolehan kembali atau kitar semula e-waste. Ini regulation ataupun guideline di mana household e-waste perlu menghantar ke authorized collector. Daripada authorized collector akan hantar ke authorized household e-waste recovery facilities. Kita sebagai penghasil buangan e-waste, tidak boleh menghantar e-waste tersebut improper dismantle, illegal dumping, tidak boleh membuat illegal dumping, open burning, dan juga menyebabkan pollutant kepada alam sekitar. Ini antara keratan akhbar yang sangat baik, di mana dia mengatakan don't just throw it away, jangan buang e-waste begitu saja, kerana e-waste ni macam saya terangkan tadi mengandungi logam-logam berharga, seperti aluminium, lithium, gold, juga copper. Yang pertama ditulis ke sini, collect your old mobile device and accessory. Drop them into the collection box at selected outlet. The recycler will collect and transport your device to the facility. Proper disposal and urban mining will be placed at the facilities. Dan recovered material will be used untuk penghasilan new product. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, repair as much as possible. Kalau handphone kita rosak ke, laptop kita rosak ke, komputer kita rosak ke, sebaiknya baikilah dulu. Jangan terus buang. Baiki sampai kalau boleh dibaiki lah. Repair as much as possible. Dan juga
take to the right destination. Sekiranya dah tak boleh repair, dah tak boleh digunakan lagi, okey, yang pertama kita perlu hantar ke authorized collection, okey, menggunakan authorized collector transport ataupun menggunakan own transport. Okey, kita boleh hantar ke authorized collection place, retailer ataupun NGO. Okey, dan daripada sini dia akan recycle. Okey, jangan sesekali discharge with other waste. Jangan sesekali membuang e-waste bersama-sama sampah yang lain. Okey, jangan sesekali menghantar ke informal collector ataupun recycler yang tidak dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar, dan juga jangan sesekali melakukan pelupusan haram. Okey. Okey, ini gambar rajah yang menunjukkan saluran yang betul, okey, dan juga apa yang tidak boleh dilakukan lah. Apabila kita buat illegal dumping ataupun kita hantar kat informal recycler, okey, boleh menyebabkan pada pencemaran alam sekitar dan juga boleh damage to human health sekiranya e-waste ni dihantar di tempat yang tidak proper. Okey, yang penting kita perlu hantar di collector yang ada authorized collector dan juga di pemuraian kembali yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, find your collector. Di mana kita boleh tengok collector kita? Okey, kita boleh kalau di Terengganu kita ada 4 collector kita di Grand Seng Kemaman, Seng Dungun, Seng Kuala Terengganu dan juga Seng KTCC Mall. Kalau di negeri-negeri lain kita boleh buka kita punya website, okey, Jabatan Alam Sekitar punya website, okey. Di bawah situ kita akan tengok collector yang boleh mengambil kita punya barang e-waste. Okey. Okey, dekat sini pun kita ada find your recycler. Okey, di Terengganu pun kita ada recycle yang dilesenkan oleh JAS. Okey, di mana kita ada di Cendering dan juga di Dungun. Okey. Untuk facilities ni tuan-tuan dan puan-puan boleh akses melalui www.eswiss.com.my. Okey, dan dalam Eswiss ni kita ada list of license schedule waste facility or transporter. Jadi tuan-tuan boleh pilih state mana tuan-tuan punya, okey, dan just pilih untuk schedule waste SW110. Okay, dan di situ akan keluarlah recycler di negeri tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-tuan dan puan-puan pilih. Okey, yang ni yang kepentingan e-waste recycler program. Okey, jangan buang merata-rata. Okey, perlulah dibuang di tempat yang selamat dan juga menggunakan authorized dealer ataupun authorized collector. Okey, ni salah satu contohlah kempen yang diadakan di shopping mall di mana ada tong yang disediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan drop e-waste tuan-tuan dan puan-puan, okey, yang small e-waste macam telefon, bateri telefon, bateri semua tu bolehlah drop dalam tong yang disediakan di shopping mall. Okey. Okey, key tips. Okey, kita perlu mengaplikasikan 3R, reduce, reuse dan recycle. Okey, don't get a new computer until you have to. Okey, begitu juga dengan handphone. Kalau kita dah ada handphone, okey, guna sebaiknya, atau komputer kita guna sebaiknya. Tak perlulah kita beli baru sebab nak ikut trend ke ataupun sebagainya. Okey, guna sebaiknya lah sampai dia boleh pakai dan berkhidmat untuk kita. Okey, reuse, give an old computer to a charity or non-profit. Okey, sekiranya komputer tu masih elok, okey, masih boleh diguna pakai, kita bolehlah sedekah ataupun hantar komputer kita tu ke charity ataupun non-profit, badan-badan non-profit lah. Okey, dan recycle, Goodwill and other recycle computers. Okey, gunalah komputer yang sedia ada atau upgrade lah komputer tuan-tuan dan puan-puan yang sedia ada supaya ianya tidak dibuang begitu saja. Okey, itu saja penerangan serba sedikit mengenai e-waste daripada saya. Okey, sebagai akhirnya saya akan putarkan satu video yang berkenaan dengan e-waste, pengurusan e-waste. Okey, sebarang pertanyaan ataupun soalan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah
typekan dekat dekat ruangan komen. Okey, nanti kita akan baca dan kita akan select untuk dijawab. Okey? This is a dull and gloomy neighborhood. And over there is Mimi, Minibot, and Mimi's mother. Over the years, electrical products such as refrigerators, air conditioners, washing machines, computers, televisions, and mobile phones are being produced and will become e-waste one day. So what is e-waste? E-waste, or electronic waste, is those electronic products that have reached the end of their useful life. In 1995, there were 15 million pieces of e-waste produced in Malaysia alone. In 2015, it became 44 million pieces. There are hazardous substances found in e-waste. For example, lead, chromium and cadmium in printed circuit boards, lithium in batteries, mercury in LCD monitors, and polybrominated flame retardants in plastic casings. It also releases greenhouse gases and ozone-depleting substances such as chlorofluorocarbons. It is estimated that 55 million units of e-waste will be produced in 2020. That is 3.5 times higher than 1995. Later that day, Mimi bumps into a woman who is just about to call up the unauthorized collector to clear her e-waste. Mimi stops the woman from calling the unauthorized collector and explains to her that they will collect the e-waste and dispose it to a landfill without proper management. Sooner or later, the e-waste will emit tons of poisonous gases and liquids that will harm the environment. In the meantime, she goes to the website www.doe.gov.my/household-e-waste to check whether they are legally authorized to handle the e-waste. She proceeds to calling for the proper authorized collector to manage the e-waste instead. The authorized collector comes and takes immediate action on the e-waste. Once they are done packing the e-waste into their truck, they send it over to the facility where the e-waste is converted into different valuable resources. Most of the e-waste is made of iron or steel, but you'll be surprised at what else is contained inside the e-waste as well. There is even gold, bronze, and other useful resources that can be used to make other valuable products. When everyone comes together and puts in effort to help the environment, it will certainly be clean and healthy once again. Change starts with you. Make a change today. Give us new life. Alhamdulillah, Puan telah membeli, berkongsi banyak ilmu lah dan maklumat untuk kita semua. Sememangnya tidak boleh dianggap remeh masalah e-waste ni. Pasal kalau ikut buangan kita sendiri kalau kat rumah tu bukan sikit lah barangnya. Kat rumah dari awal, dari televisyen, komputer, laptop, yang paling hebatnya handphone. Kalau ada 10 ahli keluarga, tak sikit lah handphonenya kan. Okey, untuk kalau kira pada terlalu banyak barang yang rosak, kita kadang-kadang kita ambil mudah. Kita hanya ambil barang rosak tu, letak kat tong sampah. Jadi rupanya bukan cara pembuangan yang sebenar. Okey, jadi ruang ni saya bukalah kepada
rakan-rakan pendengar, sekiranya anda semua ada soalan-soalan yang hendak saya lontarkan kepada penceramah kita, dan ya, saya perhatikan dah memang ada beberapa soalan yang hendak disampaikan. Jadi sebelum tu link untuk pendaftaran bagi kehadiran khusus untuk kaki tangan UiTM kampus Kuala Terengganu dan mana-mana kampus telah dibuka dan akan diuruskan oleh Encik Faizul Kanain nanti. Okey, saya rasa saya akan mula membaca soalan-soalan yang telah ditanya. Okey, soalan-soalannya ialah, ini adalah pegawai kami juga Memang dia dalam kesibukan dia terlibat dengan audit dan dia masih memberi ruang untuk mendengar taklimat. Okey, soalan pertama, dia ada dua soalan. Soalan pertama, apakah kesan e-waste kepada kesihatan? Okey, dia ada dua soalan. Betul ke terdapat emas pada chip prosesor komputer? Soalan pertama. Dan soalan kedua, memang program yang telah dibuat dahulu dengan untuk peringkat FPT, ada tak lagi program tu bakal ataupun sedang dijalankan? Okey, itu soalannya. Untuk mungkin boleh jawab untuk pasal ini ada beberapa seorang. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, berkenaan dengan kehadiran emas di dalam chip prosesor komputer. Okey, jawapannya ya. Okey, ada memang ada emas, ada platinum dan juga ada aluminium, okey, di dalam chip komputer tersebut, yang mana bila kita dismantlekan dia, okey, emas tu kita boleh ambil dan kita boleh recycle semula, okey, untuk produk new product, okey, ataupun sebagai raw material untuk produk-produk lain. Okey. Soalan kedua, program dahulu yang pernah dianjurkan iaitu program pertandingan pengumpulan e-waste di antara IPT sempena Hari Alam Sekitar pada tahun 2017. Okey, memang kita ongoing program tu, kita adakan. Okey, pada tahun ni pun kita adakan juga program pengumpulan e-waste. Okey, ada seperti dalam slide saya tu. Kita boleh tunjuk ke slide itu? Okey, kita ada slide berkenaan dengan pengumpulan e-waste. Okey, yang berlangsung pada 23 September, bermula pada 23 September, cuma hari last tu saya tak berapa pasti berapa bulan. Okey, nanti kita akan jawablah, dan kita boleh jawab melalui boleh pegawai. Okey, kita akan ceritalah tarikh bermula pengumpulan tu dan tarikh berakhir pertandingan tersebut. Jadi mungkin juga pegawai yang berada untuk mendengar tu boleh menjawab, boleh membuat. Betul? Boleh sekarang ni di ruangan yang terpampar nanti. Okey, untuk soalan berikutnya, Puan Asmahani Abdullah, ada tak syarikat e-waste tertentu untuk disalurkan barang lupus ini? Puan Hasni Abdullah. Asmahani. Okey, Puan Asmahani Abdullah. Okey, ada. Kalau kita macam saya dalam penerangan saya tadi, kalau di Terengganu kita ada dua, iaitu KT1 di Cendering dan juga Awi Melter di Dungun. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada barangan e-waste untuk dilupuskan, boleh call number company tersebut dan boleh arrangekan macam mana pengambilan e-waste tersebut. Kalau sama ada tuan-tuan dan puan-puan pergi hantar sendiri ataupun dia akan uruskan pengangkutan daripada company dia sendiri untuk ambil barang-barang tersebut lah. Kalau di negeri lain seperti saya cakap tadi, kita boleh akses e-Swiss kita tu dan kita boleh buka daripada kekunci list facility yang ada dekat website tersebut, dan kita boleh search negeri dan juga kod
e-waste iaitu SW110. Dan tuan-tuan boleh deal lah, boleh call recycler tersebut untuk pengurusan pengambilan e-waste tersebut. Okey, ada satu Cik Muhammad Sahnizan Mahzin, dia memang ada request terakhir dia sekiranya pihak puan, pihak Jabatan Alas kita boleh kongsi slide tu. Pasal memang saya kenal ini ada pegawai kami, dia memang cukup suka membaca. Okay. Jadi memang dia suka benda-benda macam ni. Okay. Kalau sekiranya pihak ni lah boleh. Okey, kepada juga untuk makluman link kehadiran bagi warga UiTM akan diberikan pada akhir program ini. Okey, soalan berikutnya adalah RW Meter adakah authorized collector by Jabatan Alas kita? Ya, betul. RW Meter adalah salah satu authorized yang permis yang telah dilesenkan oleh Jabatan Alas kita untuk pemerolehan kembali e-waste SW110. Okey. Soalan seterusnya sekejap ya. Okey. Angah Hanani Hanis. Okey, beliau ada sebut salah. Adakah e-waste ini terdapat kelebihannya atau faedahnya juga kepada manusia dan alam sekitar selain daripada memberi kesan yang buruk? Okey. Kesan positif dia. Positifnya e-waste tu kalau dia tak jadi e-waste, dia adalah electronic waste, electronic device. So electronic device tu memang bergunalah pada kita. Kalau telefon, okey, ada alat komunikasi. Kalau washing machine, boleh tolong basuh baju kita. Kalau untuk peti sejuk, memang berkhidmatlah untuk kita menyimpan makanan ataupun sebagainya. Tapi apabila dia menjadi waste, itulah kalau tidak dihandle secara baik, dia memang memberi kesan buruklah kepada kesihatan dan juga alam sekitar. Okey, tapi sekiranya dia dikendalikan dengan baik seperti yang saya terangkan tadi, kita hantar ke authorized collector. Okey, lepas tu daripada authorized collector tu dihantar ke kita punya facilities recovery. Okay, daripada facility recovery tu bila didismantelkan ada logam-logam baik. Okey, maksudnya logam-logam berguna, logam-logam yang ada valuable, okey, seperti emas, platinum, aluminium, itu kita boleh abstrakkan, kita boleh ambil, okey, untuk dijadikan sebagai raw material. Okey, maksudnya dia ada jugalah kalau dia jadi electronic waste tu, kesan baiknya apabila kita uruskan dengan baik, kita boleh ambil valuable yang ada di dalam e-waste tersebut. Jadi janganlah kita buang macam tu saja sebab dia ada value, dia ada sumber seperti yang saya terangkan tadilah. So kebaikannya dia mempunyai sumber untuk jadikan sebagai raw material yang lain supaya dia adalah sumber yang boleh diguna semula. Itulah. Okey, ni memang sekali lagi Cik Sanizah Makcik ada soalan, tapi memang soalan tu memang boleh lega sama dalam kepala saya. Apakah kesan kesihatan yang ketara akibat daripada pembuangan e-waste yang tidak betul? Sebab kadang-kadang ialah kita mungkin serta-merta ataupun dia akan mengambil masa yang lama untuk terlibat, mungkin akibat menyebabkan kanser kulit ataupun apa. Adakah ia boleh memberi macam sentuh terkena dengan sisa-sisa e-waste ni, dia boleh memberi kesan yang segera atau berpanjangan? Itu depends lah. Okay? Maksudnya kalau katakan e-waste tu mungkin kalau kita pegang bahan-bahan berbahaya tu kita tak dapat directly lah. Mungkin kita dapat long term dia punya kesan. Tapi sekiranya katakan kita bakar e-waste tu, kita bakar dan kita hidu pula asap dia. Contohnya kalau kita bakar papan keyboard tadi ke apa kan, okey, menghasilkan gas beracun. Okey, bromide ke semua kan, gas beracun. Bila kita hidu, directly dia akan masuk ke paru-paru kita lah. Jadi akan boleh menyebabkan radang pada paru-paru kita, boleh menyebabkan kalau masa terdedah dalam masa yang lama boleh menyebabkan barah kepada paru-paru lah. Pada sistem pernafasan kita akan terganggu lah. Sebab tu e-waste kalau dibakar akan menyebabkan pencemaran udara yang ketara. Cukup sensitif, cukup sensitif. Bahaya juga. Macam saya cakap tadi, merkuri pun yang terkandung dalam pada lampu-lampu kita ni, kalau kita pecahkan dia, merkuri kalau directly mungkin akan memberi kesan serta-merta lah.
Tapi kalau merkuri tu pula digabungkan dengan bahan-bahan organik atau sebaliknya, dicampur pula di dalam air dan masuk dalam kita punya siratan makanan, maksudnya masuk dalam kita punya air, so dia akan menjadi bahan makanan untuk ikan. So kita pula makan ikan. Jadi secara tidak langsung Jadi dia akan berkait dalam kekal siratan dalam makanan. tubuh haiwan yang bakal Ya. kita makan tu. Ya, betul. Jadi dia mengganggu, kacau ganggu ekosistem lah dan juga siratan makanan. Okey. Okey, saya rasa soalan yang sebelum ni ada berkait dengan pertandingan, bukan pertandingan, Encik Muhammad Suari Ismail, pegawai. Okey, dia adalah pegawai Jabatan Alam Sekitar dan dia ada menjawab bagi itu. Okey, saya baca. Bukan pertandingan yang terkini ni lah. Dia bukan pertandingan tetapi akan dibayar oleh kontraktor yang mengambil okey. Program pengumpulan e-waste bermula pada 23 September hingga 21 Oktober. Jadi dalam proses. Itu semua dalam tempoh lagi lah. Jadi bolehlah mana-mana rakan yang mendengar dan dia boleh collect, pergi rumah ke rumah tu, dia collect balik rumah dia, kumpul kat rumah dia. Jadi nanti kontraktor yang pergi ambil tu akan bayarlah pada tuan-puan. Jadi dari segi kos tu, dari segi harga bayaran tu mungkin lebih tinggi nilainya dari buangan plastik ataupun yang lain. Itu depends jugalah. Dia bergantung. Dia bergantung. Katakan kalau laptop harga dia lain. Okey. Peti ais harga dia lain. Washing machine harga dia lain. Jadi dia bergantung kepada item tu. sebab kalau kita tengok pernah kalau kat laluan tu nampak orang yang tengah keluarkan gabus, dia ambil besi pada peti ais tu. Jadi kalau dia pergi bawa stok penuh satu set yang rosak tu, dia tak clear, dia masih dapat lagi. Kalau yang telah dismantle mungkin tidak Dengar tu. Dengar tu. Itu memang satu maklumat lah. Jadi kalau nak jual barang elektronik tu, yang sisa-sisa e-waste ni, terus biar kekal toko macam tu. Sebab kalau kat rumah, kalau ada rumah-rumah yang guna laptop, komputer lama, CPU lama tu yang masih guna hard disk pun masih ada kat simpan kat rumah tu. Jadi saya ada juga terbaca dalam dia macam kalau hard disk tu dia memberi jaminan, kontraktor barang e-waste ni dia memberi jaminan mana rekod-rekod yang ada dalam CPU dan handphone dalam tu semua dia akan lupuskan tanpa dikesan. Jadi dia user tak perlu nak perlu risau akan berlaku copyright dalam bahan tu. Sebab memang ada terbaca tapi itu adalah di Kuala Lumpur, tak silap saya kat di Kuala Lumpur. Okey, saya rasa dah sampai okey. Rasa soalan-soalan dah tak ada lah. Harap ada lagi soalan-soalan yang dimasukkan dalam WhatsApp ke apa ke? Tak ada Jadi saya ingin menambahlah apa yang dikatakan oleh Encik Muhammad Suari Ismail tu. Okey, masih berlangsung 23 September sehingga 21 Oktober ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau mempunyai bahan e-waste di rumah, bolehlah menghantarnya pada authorized dealer yang nanti kita akan beritahulah. Kalau betul-betul berminat, nanti boleh call Jabatan Alam Sekitar, okey, seperti nombor yang tertera pada slide yang pertama tadi. Okey, daripada e-waste tu hanya duduk dekat rumah kan, daripada orang kata menyemak rumah, makan space kat rumah tu, apa kata kalau kita hantar e-waste tu, okey, at least dapat juga insentif, okey, mengikut alat tu. Jadi bolehlah benda tu di recycle semula, okey. Dan untuk kesedaran awam lah supaya e-waste tidak ada lambakan di rumah ataupun lambakan di kedai yang hendak diperbaiki. Okey. Contohnya kalau kita nak baiki,
Lepas tu kita hantar ke kedai untuk dibaiki. Lepas tu dia kata tak boleh baiki. Jadi kita pun tinggal dekat situ. Sepatutnya kita, tanggungjawab kita sebagai pengeluar, sebagai penghasil e-waste tu, janganlah tinggal dekat situ. Sebab nanti kita tak tahu apa orang tu buat lah untuk dia dismantle ke apa ke. Jadi kita sebagai pengeluar e-waste tu, kita patutnya hantar ke authorized collector, di mana center yang boleh recycle balik e-waste yang tidak boleh kita gunakan. Okey? Mungkin mana-mana organisasi syarikat itu dia boleh menyediakan satu tong untuk untuk simpan atau letakkan apa handphone yang terpakai tu dia letak je. Dah rosak dia letak dan tu, dan bila dah terkumpul banyak dalam satu bekas, mungkin syarikat atau organisasi itu boleh menggunakan hasil jualan tu untuk organisasi itu sendiri. Betul. Betul. Itu satu cadangan yang baik. Organisasi itu boleh menyediakan tong kan untuk orang ramai menghantar e-waste tersebut, dan hasil kutipan tu boleh buat charity ke ataupun diguna pakai kan untuk kebajikan permis ataupun organisasi tersebut lah. Betul, cadangan yang baik saya rasa. Okay, itu mungkin bermulanya untuk tujuan untuk kelab-kelab nak cari dana bukannya mudah sekarang. Dia perlu, inilah mungkin salah satu, mungkin mahal kot barang-barang ni, bukannya kosong, ada emas lagi tu. Masih berharga lah. Masih berharga. Okey, jadi saya rasa kita dah nak sampai ke penghujung perbincangan kita, taklimat kita, perkongsian kita. Dan macam mana Puan, ada apa-apa yang hendak disuarakan, disampaikan, dikongsi sedikit ruang yang terakhir ini? Okey, di ruang yang terakhir ni macam saya cakap tadi, e-waste adalah tanggungjawab bersama. Okey, penjagaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Okey, sekiranya kita menghasilkan e-waste, okey, cuba gunakan saluran yang betul untuk kita lupuskan e-waste tersebut. Okey, sebarang pertanyaan ataupun aduan boleh menghubungilah Jabatan Alam Sekitar Negeri Terengganu, okey, di talian 09-626-1044. Okey. Okey, dah sampai tu. Kemudian ada sini saya terima kasih pada Puan atas kesudian Puan untuk berkongsi maklumat, berkongsi ilmu, berkongsi pengetahuan, yang berkongsi maklumat yang perlu disampaikan kepada orang awam seperti kami di sini, ini untuk pasal kemarabaihan, bahayanya e-waste ni. Okey, apapun pun terima kasih banyak-banyak atas kesudian pihak Jabatan Alam Sekitar Terengganu kerana sudi menjemput kami untuk kita sama-sama berwawancara, berdiskusi melalui yang agak baru bagi kita semua kan. Ni first time kita. Saya rasa Puan pun first time juga berinteraksi secara live ni. Okey. Jadi saya sebagai wakil program ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kami kepada pihak Jabatan Alam Sekitar Negeri Terengganu, Penolong Rektor UiTM Kampus Cawangan Kuala Terengganu, Timbalan Ketua Pustakaan UiTM Cawangan Terengganu, dan tim program bicara AJS dari dua-dua pihak lah, dari pihak kami UiTM dan pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan juga kepada tuan-puan yang mengikuti program ini di laman Facebook pribadi, mohon maaf sekali lagi pasal memang ada masalah teknikal yang pada perancangan kita nak guna medium lain, tapi kerana ada masalah teknikal yang tak boleh kami nak selesaikan, jadi kami terpaksa menggunakan medium yang pribadi tapi dikongsikan kepada tu. Mungkinlah masalah ini yang memberi kesan kepada kita semualah. Okey, di sini juga sekali lagi kami ingin memohon maaf di atas kelemahan, kekurangan, apa-apa pun yang berlaku, kesilapan untuk dibicarakan. Jadi kami mohon minta maaf jugalah kepada warga UiTM yang telah sepanjang masa ni telah menonton. Jadi Encik Faizul Kanaim telah menyediakan, menyertakan
link kepada untuk jam latihan bagi warga UiTM kampus Kuala Terengganu dan UiTM Malaysia sebenarnya keseluruhan. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. UiTM Tihatiku.